Andainya patah sayap Raja Wali, bertongkat jua saya kemari. Bukan mahu mencari calon isteri, tetapi ingin berkongsi ilmu yang diperolehi. Assalamualaikum, selamat sejahtera, salam nadi ilmu. Nama diberi tanpa dipinta, Muhammad Zahrul Haris bin Mustafa. Saya lahir pada tanggal 25 Mei tahun 2005. Saya berumur 17 tahun, tingkatan 5S, bersekolah di SMK Taman Puteri. Buku yang ingin saya kongsikan berjudul Mat Kilau, Pahlawan yang Disangka Mati, karya Nir Shahmir. Buku ini telah diterbitkan pada tahun 2002 dan adalah salah satu daripada siri pejuang dan pahlawan tanah air. Buku ini mempunyai 98 muka surat dan 12 bab, merangkumi kronologi penentangan Mat Kilau di negeri Pahang. Pembukaan karya ini menceritakan tentang Mat Kilau, Datuk Bahaman dan Tok Gajah berunding untuk menjatuhkan pihak Inggeris. Namun, perkara ini didengari oleh Baginda Sultan Pahang. Baginda Sultan pun dengan segera mengutuskan surat mengatakan supaya angan-angan penentangan dilupakan dengan segera. Mereka yang membaca surat ini seakan tidak percaya dengan apa yang terkandung dalam isi surat tersebut. Mereka merasakan penentangan ini harus diteruskan demi membebaskan bumi Pahang daripada ancaman penjajah. Serangan pertama yang dilakukan oleh Mat Kilau berlaku di Kuala Lipis. Serangan ini berjaya menumpaskan tentera-tentera Sikh di sana dan habis dibakar semua bangunan-bangunan dan kepentingan Inggeris. Corak serangan yang diatur oleh Mat Kilau adalah berasaskan gerila. Kemusnahan bangunan dan kepentingan Inggeris membuatkan Residen Pahang, J.P. Roger, menjadi marah dan segera mengerahkan semua tentera-tentera untuk mencari dan memburu Mat Kilau. Dalam usaha memburu Mat Kilau, serangan kedua oleh Mat Kilau dilancarkan di Lombong Emas di Raub. Serangan ini adalah bertujuan untuk menghentikan pihak Inggeris daripada mengaut hasil bumi negeri Pahang. Habis dibakar dan dirosakkan kesemuanya kepentingan dan Lombong Emas di situ. Kemusnahan ini sekali lagi membangkitkan kemarahan J.P. Roger. Dengan segeranya, beliau dan tentera-tenteranya pergi dari satu tempat ke satu tempat yang lain untuk memburu dan membunuh Mat Kilau. Terdapat satu tali barut British memberitahu keberadaan sebenar Mat Kilau. Lalu, J.P. Roger pun dengan segera bertemu dengan Mat Kilau atas usaha ingin berdamai melalui perjanjian. Namun usaha itu gagal dan tidak berjaya. Lalu J.P. Roger pun mengisytiharkan Mat Kilau sebagai musuh. J.P. Roger meminta bantuan daripada Singapura dan Melaka. Maka datanglah tentera-tentera yang hebat menyerang Kampung Budu di mana Mat Kilau berkubu. Serangan tersebut menyebabkan banyak tentera-tentera Mat Kilau terkorban di situ dan Mat Kilau terpaksa berundur di Kelantan dan meminta bantuan mereka. Namun, usaha Mat Kilau ingin meminta bantuan telah gagal dan sekali lagi beliau berundur di Siam. Tetapi beliau enggan menyerah diri kepada Raja Siam. Ini menyebabkan Mat Kilau diburu oleh tentera-tentera Siam dan ditikam. Dianggap mati, jasad Mat Kilau dihantar ke Kelantan. Sultan Kelantan mendapati bahawa Mat Kilau adalah masih hidup. Lalu Sultan Kelantan pun menjaga Mat Kilau sehingga sembuh. Pada tahun 1970, gempar-gempur negara kita dengan berita bahawa Mat Kilau sebenarnya masih hidup. Jasa beliau dikenang hingga akhir hayatnya. Pengajian
Pengajaran dan nilai yang saya perolehi daripada buku ini adalah kita haruslah mempunyai semangat nasionalisme yang tinggi dalam diri. Perkara ini boleh dikaitkan melalui contoh Mat Kilau sanggup berjuang mati-matian demi membebaskan tanah airnya yang tercinta. Perkara ini juga boleh kita contohi dengan menyokong pasukan-pasukan dan kontijen negara kita dalam sukan-sukan seperti Sukan C maupun Piala Thomas. Selain itu, saya juga mendapati bahawa semangat yang tidak pernah putus daripada Mat Kilau juga memberikan inspirasi kepada saya untuk terus mencapai cita-cita dan impian yang saya hasrati. Dengan itu, akhirlah bicara saya pada